warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada malam ni dengan ummul kita Al-Fatihah. Okey, nampak lah skrin cikgu? Okey, alhamdulillah pada sesi yang lepas kita dah bincang tentang tajuk latih diri 4.3A, dan cikgu minta kamu buat latihan ni, dan siapa yang dah siap boleh WhatsApp pada cikgu latihan yang diberikan lah. Dan kepada yang tak berkesempatan sebelum ni join kelas cikgu, kamu boleh buka terus di cikgu punya link video. Yang paling mudah kamu buka lah cikgu punya nama ni, nama cikgu, dan kamu carilah tajuk untuk kelas kamu. Okey, kali ni ada beberapa kelas. Okey, kalau tengok pada kelas kamu Satu Abu Bakar, last sesi dengan cikgu adalah last bila? Oh ni, pada 3 hari yang lepas kan, hari Isnin tak salah ego. Okey, kita dah buat. Okey, kalau tengok sini ada 2 orang je yang view, cikgu tak tahu siapa dia. Jadi untuk tajuk nisbah, last kelas kita pada 3 hari yang lepas lah. Jadi siapa yang tak berkesempatan, kamu boleh buka video yang telah cikgu share ni. Cikgu harap memberi manfaat lah. Jadi tak ada yang kes yang tercicir, tak ada yang kata tak boleh nak join, tapi dia boleh tengok YouTube ni. Link YouTube ni link yang paling mudah, tak perlu download lah. Kamu tak perlu download, dah kamu save lah dia punya video ni, link video untuk rujukan di masa akan datang lah. Jadi kelebihan sistem ni, kita boleh rekod balik lah video-video yang terdahulu kita kan. Jadi cikgu harap ia memberi manfaat untuk kamu lah. Okey, pada hari ni kita nak sambung. Okey, cikgu nak sambung sekejap kita tengok putek. Okey, ni putek. Okey, kita dah sampai muka surat 85. Okey, di mana tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Okey, kita akan masuk hari ni bermula pada bagaimana kita nak menentukan nilai yang tidak diketahui dalam sesuatu kadaran lah, dalam suatu kadaran. Okey, kalau tengok ada kaedah buku teks ni, dia nampak complicated. Cikgu ada yang kaedah yang lebih mudah bagi cikgu. Kalau kamu rasa ia mudah, kamu ingat dan kata apa, guna. Kaedah buku teks ni dia lebih pada terlalu skema bagi cikgu. Sedangkan dalam exam nanti kita perlu jimat dari segi masa. Kita nak kalau boleh kita nak minimizekan masa kita menjawab kan. Jadi cikgu akan guna kaedah-kaedah bagaimana kita nak mudahkan. Okey, kamu nanti cikgu ambil jalan kerja buku dan kamu compare dengan jalan kerja cikgu. Macam mana? Okey, kita masuk tajuk ni. Okey, jelas tak soal cikgu noh? Kalau tak jelas, bagi tahu cikgu. Okey, contoh yang ke-8. Okey, ni kita nak cari nilai yang kita tak tahu dalam satu kadaran. Dia bagi satu kadaran dan kita kena cari. Okey, dia kata kos elektrik ialah 43.6 sen bagi 2 kilowatt. Okey, maksudnya dari segi kadaran dia. Okey, kamu tengok kaedah dia. Sama ada ini kaedah unitari dan kaedah kadaran. Okey, ni kaedah cikgu. Okey, dia kata 43.6 sen. Okey, bagi setiap 2 kilowatt. Okey, bagi setiap kita buat dalam bentuk kadaran lah, 43.6 sen. Okey, kepada ataupun bagi
2 kilowatt per jam. Okey. 2 kilowatt per jam. Ni unit bagi arus lah. Arus elektrik meter dikira dalam kilowatt. Kilowatt. Kalau kamu yang tengok pada bateri kamu tu berapa watt. Bateri yang kecil tu berapa watt. Kan? Jadi kalau elektrik rumah ni dia kilowatt dia lagi besar. Okey. Dia kata berapa kos penggunaan elektrik sebanyak 30 kilowatt. Okey. Simple saja. Okey. Dia kata 43.6 sen bersamaan dengan 2 kilowatt. Kalau dia kata 2 kilowatt ni, okey, kita guna kaedah nisbah. Cikgu ambil ni ya. Okey. Kalau 2 kilowatt, okey, 2 kilowatt menjadi apa? 30 kilowatt per jam. Okey. 2 kilowatt menjadi 30 kilowatt per jam. Okey, di sini dia darab berapa? 2 darab berapa menjadi 30? 2 darab berapa 30? Okey, kalau nak tahu, okey, nanti okey, 2 darab nilai apa bersamaan dengan 30. Okey. Kalau kita tak tahu, contohnya kamu tak tahu cikgu. Jadi kamu cuba bahagi 30 bahagi 2 dapat berapa? Maka 30 bahagi 2 sama dengan 15. Maka kamu dapat di sini 15. Bermaksud 2 darab 15 dapat 30, betul tak? 2 darab 15 dapat 30. Automatik pasangan dia dalam nisbah kita kira pasangan kan. Nisbah tu pasangan kiri dan kanan, nilai di kiri dan nilai di kanan. Tapi dalam ni dia kata nilai kiri dia 2 kilowatt, darab 15 jadi 30 kan. Maka automatik sebelah sini pun kamu kena darab 15. Okey. 43.6 darab 15 berapa? Okey, cuba guna kalkulator. Okey, 43.6 darab 15. Okey, kamu akan dapat 654 sen. Okey, cuba darab, betul tak? Betul tak? Cikgu darab dapat 654. Okey, jadi kamu tengok, ini step cikgu. Step ni bagi cikgu sangat simple. Nak dibandingkan kamu nak guna kaedah unitary ni, step dia sangat panjang. Dan kaedah kadaran pun sama juga. Agak kata apa? Takut mengelirukan kamu guna kaedah cikgu ni. Lagi simple. Okey, biasanya dia akan bagi di antara dua nilai. Kalau kita kena ingat dalam nisbah ni. Okey, yang cikgu ajar sebelum ni, nisbah di antara dua kuantiti. Biasa kalau di antara dua kuantiti dia akan tulis A nisbah B. Okey, kalau di antara tiga kuantiti, A nisbah B nisbah C. Okey, dalam kes ni adalah ni nisbah. Kadar, dia ada pula kadar. Kita belajar bab nisbah, dia ada berkait nisbah, kadar dan kadaran. Okey, bab nisbah settle. Kiri nisbah kanan ataupun A nisbah B nisbah C melibatkan tiga kuantiti. Ini melibatkan dua kuantiti kan. Okey, kalau kadar ni kita panggil rate. Kadaran ni kita membuat kadaran lah macam ni lah. Dalam kes ni kadar bagi berapa watt yang kita guna, dan ini kadar bayaran. Dia kaedah dia lebih kurang nisbah juga. Sebelah kiri kalau kita darab berapa, sebelah kanan pun akan darab sama juga. Sebelah kiri kita bahagi 2, sebelah kanan pun mesti bagi 2. Kalau sebelah kiri darab 10, sebelah kanan darab 10. Kalau sebelah kiri tolak 5, sebelah kanan mesti tolak 5. Dia benda yang sama. Macam kes ni ya. Dia guna kaedah kiri dan kanan. Dalam kaedah kadaran ni, okey, ni kadaran, cikgu guna konsep nisbah. Okey, yang ni cikgu guna konsep nisbah, di mana kiri, apa yang berlaku pada kiri akan berlaku benda yang sama pada belah kanan.
Okey, ini kaedah cikgu lah. Jadi di sini kamu boleh nampak 3 kaedah. Dan kaedah yang mana yang kamu rasa mudah, kamu guna. Dan bagi cikgu, kaedah nisbah ni lebih mudah. Okey, jadi kita tak perlu, kita ambil rate. Okey, ni pasangan dia ni. Okey, kalau yang ni jadi 30, maka yang ni jadi berapa? Yang ni 2 ni jadi 30, ni kau darat 15. Kan 43.6 pun darat dengan 15 akan dapat dalam unit dia. Kalau ni sen akan dapat sen. Yang ni kilowatt akan dapat kilowatt. Faham? Yang ni 43.6 dapat 5 okey 654 sen kepada 30 kilowatt per jam. Dia sangat kaedah dia sangat simple. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Tak sini. Tak ada biar. Kelas. Okey, kita tengok lah. Contoh seterusnya. Okey, ni selesai contoh yang ke-8. Kita pergi pada ni. Dia ada 3 kaedah darat silang. Kaedah darat silang. Maksudnya hari ni kamu tengok yang mana ni. Maksudnya kaedah cikgu tu kaedah yang lebih kurang kaedah yang 4 lah. Okey, kita tengok latih diri 4.3B. Okey, kita tengok latih diri 4.3B. Kalau boleh malam ni kita habiskan tajuk ni. Okey. Tak nak. Juga ambil terus sini. Okey, kita bincang terus soalan ni lah. Okey, untuk sesi selepas sesi ni, okey, latihan ini kamu cuba buat nanti lah. Tapi faham dulu apa yang cikgu nak try. Okey, kalau tengok pada soalan yang pertama, latih diri 4.3B. Okey, kita guna kaedah yang cikgu tunjuk tadi. Kamu pegang pada kaedah cikgu tadi. Okey, di mana kiri dengan kanan. Dia ada, kalau nisbah kiri, nisbah kanan. Okey, dalam kadaran kiri rate dia sebelah kanan, kadar dia sebelah kanan. Sama ada apa dia punya pasangan dia lah. Okey, kalau sini kiri dia 200 pemain. Okey, dia kata okey, ni kamu kena pegang kunci cikgu, kiri sebelah kanan. Okey, ni kunci cikgu, kaedah cikgu. Maksudnya nisbah yang cikgu guna tu kiri nisbah kanan lah. Okey, sebelah kiri dia apa dia? 200 pemain. Okey, 200 orang. Okey, sebelah kanan dia 8 pasukan. Okey, 8 pasukan. Okey, kalau dia kata satu kali pasukan, tentukan bilangan pemain dalam 2 pasukan. Okey, kalau 8 ni menjadi 2. Okey, dia kata 2 pasukan jika setiap mempunyai bilangan pemain yang sama. Kalau 8 pasukan menjadi 2. Okey, nombor besar menjadi nombor kecil. Okey, kalau nombor kecil menjadi nombor besar, dia ada 2 kemungkinan, sama ada dia tambah ataupun dia dah darab. Biasanya kalau dalam kadaran ni dia darab. Kalau nombor besar menjadi nombor kecil, dia antara 2, tolak ataupun bahagi. Dan kebiasaan dia bahagi lah. Okey, jadi 8 kepada 2. 8 menjadi 2, kamu congok dengan sipir 2. 8 jadi 2, maka dia bahagi dengan sipir apa? Okey, 8 bahagi berapa menjadi 2? Maka 8 bahagi 8 bahagi 4. Betul tak? 8 bahagi 4. Dan sipir 4 kali 2 sama dengan 8. Betul tak? Jadi 8 bahagi 4 dapat 2. 8 bahagi 4 dapat 2. Okey, bila kanan bahagi 4, sebelah kiri pun mesti wajib bahagi 4. Maka 200 bahagi 4 berapa? Dan nak apa? Okey, 200 bahagi 4 sama dengan 50. Maka 50 orang pemain. Maka 50 orang pemain. Okey, jadi setiap pasukan tentukan bilangan pemain. Maka pemain ada 50 orang bagi 2 pasu, merujuk pada 2 pasukan. Simple kan? Step dia sangat simple. Okey, kalau tengok pada soalan nombor 2. Okey,
Soalan nombor 2, ujian segak. Dalam ujian segak, kamu PJK kan, PJK kamu ada ujian segak. Okey. Ujian segak semasa waktu pendidikan jasmani. Okey, Amir boleh melakukan senaman tekan tubi sebanyak 60 kali. Okey, kiri dia apa? Guna konsep kiri kanan. Kiri kanan. Kiri hubungan dia dengan kanan, kadaran dia dengan kanan. Kiri dia adalah 60 kali. 60 kali tekan tubi. Dia punya rate dia, kadar dia sebelah kanan berapa minit? 3 minit. Okey. Berapa kali tekan tubi dilakukan oleh Amir dalam masa 5 minit? Okey. 3 menjadi 5. Okey, 3 menjadi 5 minit. Okey. 3 menjadi 5. Maka berapa kali dia tekan tubi? Okey. Okey, 3 darab berapa? 5. 5 bahagi berapa? 3. 5 bahagi 3 berapa? Kalau nak tahu 3 darab berapa jadi 5? Okey. Kamu kena patah balik. Salah. Okey. Kaedah matematik. Okey, 3 darab berapa menjadi 5? Jadi 5. Kalau 3 darab 3 darab berapa jadi 5? Kalau kita nak patah balik, 5 kena bahagi dengan 3 akan dapat nilai ni. 5 bahagi dengan ni dapat nilai ni. Kaedah kalau nanti kamu akan masuk tajuk persamaan linear, nanti cikgu akan ajar cara detail persamaan linear. Apa itu persamaan linear? Okey. 3 darab apa akan dapat 5. Kalau kita patah balik, nilai apa ni? Sama dengan 5 kita bahagi dengan 3. Maka kita akan dapat 5 bahagi 3 berapa? Okey, 5 bahagi 3 kita akan dapat 1.66666 kan. Maka kita bundarkan, biasanya kita bundarkan kepada 2 ataupun 3 titik pulahan. Okey, kita mati kat ni. Okey, 2 atau 3 lah kita ambil. Okey, kalau kita bundarkan 1.667. Okey, kita mati kat tu. Maka 3 darab 1.667. Okey, kita tengok 3 darab 1.667. Okey. Okey, 3 darab 1.667 bersamaan dengan 5.001. Okey, 5.001 ni bersamaan dengan, sebab ni 5.001 minit bersamaan dengan, kalau bundarkan dia, kita bundarkan dia akan dapat 5 je. Maksudnya betul ni 1.667. Maka kalau 3 darab 1.667 akan dapat 5 minit. Maka 60 pun sama, akan darab 1.667 akan dapat berapa? Tulis tu pun 60 darab 1.667 akan dapat 100. Kalau sini dia tulis 1.02. Bila kita bundarkan dia sama dengan nilai 100. 100 kita bundarkan dia. Okey, sebab pumping tak ada separuh kan. Kita tak ada pumping ni. Okey, kamu pumping berapa kali? 10.5 tak ada. Kalau 10.5 dikira 10 lah. 5 tu tak kira. Sebab kamu pumping separuh tak kira. Tu maksud dia. Jadi kita akan dapat kalau kamu darab ni akan dapat 100.02. Mana ada pumping 0.02 kan. Jadi pumping 100 lah. Jadi perpuluhan di belakang ni tak kira buat pumping kan. Okey, jadi 100. Maksudnya 5 minit. Okey, soalan ni kata 5 minit, dalam masa 5 minit. Okey, berapa kali yang Amir boleh pumping? Maksudnya 100 kali. 100 kali dia boleh pumping dalam masa 5 minit. Adakah Amir boleh melakukan senaman tekan tubi pada kadar yang sama? Tu maksudnya ni kadar dia, rate dia yang sama. Okey. Okey, kita pergi pada soalan nombor 3. Okey, kalau ada soalan tanya cikgu lah. Kamu onkan mikrofon kamu. Okey, tanya cikgu. Okey. Kita pergi pada soalan nombor 3. Sebelum tu, siapa yang menggunakan phone, kamu boleh zoomkan skrin. Macam mana kamu zoom gambar tu, kamu zoomkan. Okey, soalan nombor 3, seorang peladang menanam 3 pokok cili. Okey, seorang peladang menanam, okey, sebelah kiri dia apa? 3 pokok.
3 pokok. Ingat konsep ego. Okey, 3 pokok cili. Okey, sebelah kanan. Okey, per 0.5 meter persegi. Okey, sebelah kanan dia 0.5 meter persegi. Ni M02 ni maksud meter persegi. Ingat, kalau M03 meter padu. Jadi kalau M saja meter, 0.5 meter jarak. Kalau 0.5 meter persegi maksudnya keluasan kuasa 2. Kalau kuasa 3 meter padu maksudnya isi padu. Jadi jangan keliru itu. Okey, seorang peladang menggunakan tanam 3 pokok cili bagi setiap 0.5 meter persegi. Berapakah pokok cili yang boleh ditanam peladang bagi keluasan 85 meter persegi? Okey, jadi 0.5 menjadi ni konsep ego. 0.5 menjadi 85 meter persegi. Okey, soalan dia daripada 0.5 menjadi 85, maka darat berapa? Okey, darat berapa? Tak tahu cikgu. Payah ni cikgu, 0.5 nak darat berapa dapat 85? Okey, kita patah balik. 85 bahagi dengan 0.5. 85 bahagi dengan 0.5. Okey, kita akan dapat 170. Okey, 170. Dapat 170 kan? Okey. Jadi maksudnya di sini ada 170. Maksudnya 0.5 darat dengan 170 dapat 85. Macam mana boleh nak dapat 170? Okey, kamu reverse balik. Kalau daripada 0.5 kepada 85 tak tahu. Jadi nak reverse balik 85 bahagi dengan 0.5, dapatlah nilai di sini. Apabila di sini darat 170, maka automatik sebelah pasangan dia mesti darat 170. Maka 170 darat dengan 3 berapa? 170 darat 3 510 pokok cili. Yalah maksudnya 510 pokok cili bagi 85 meter persegi. Okey, kita guna kaedah rate macam tu. Berkadaran. Ini maksudnya berkadaran lah. Kalau 3 sama dengan 0.5. Kalau 0.5 menjadi 85, dia darat 170, maka automatik 3 ni pun darat 170. Dapatlah pasangan dia berapa. Okey, jelas tak? Okey, kita pergi pada mahir diri 4.3. Cikgu bawa ke muka surat seterusnya. Ada soalan? Okey, kalau ada soalan abang okey. Okey. Okey, kita pergi pada mahir diri 4.3. Cuba kamu buat. Bila kamu ikuti kelas cikgu ni, kamu faham kan? Bila faham, buat terus. Ulang balik buat. Supaya kita akan jadi lebih faham. Okey. Banyak soalan-soalan dalam PT3 sekalipun berkenaan dengan nisbah. Jadi agak sedih lah kalau abang-abang tingkatan 3 kamu tu dia pun tak boleh nak buat soalan nisbah ni. Cikgu pun pelik kenapa dia pun tak boleh nak buat. Sebab cikgu juga ajar mereka. Jadi kena banyak ulang kaji lah. Jadi okey, soalan 1. Tulis satu kadaran bagi setiap situasi yang berikut. Wakilkan maklumat yang hendak dicari dalam menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Okey, Puan Jamilah menggunakan, okey, ingat kaedah cikgu mesti pasangannya kiri dengan kanan. Apa maksud kiri? Hubungan belah kiri dengan kiri hubungan dengan kanan. Kadar dia dengan belah kanan. Okey, kamu pegang yang ni. Okey, di sini Puan Jamilah menggunakan 150. Okey, belah kiri dah 175 ml minyak zaitun. Okey, ini minyak zaitun. Okey, dan 50 ml cuka. Okey, sebelah kanan dia 50 cuka. 50 ml cuka. Okey. Untuk membuat bahan perapan. Okey, macam nak okey, bahan perapan kan. Okey, contohnya dia nak buat jeruk ke kasam ke apa. Okey, berapakah isi padu cuka yang diperlukan jika Puan Jamilah menggunakan okey.
Kita tengok apa yang berubah, sama ada perubahan tu berlaku sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Okey, di sini dia kata minyak zaitun daripada 175 menjadi 300 ml. Maka kadarannya ni berkembang macam mana? Sebelum kita nak tahu sebelah kanan dia berkembang berapa, kita kena tahu dulu sebelah kiri ni macam mana dia boleh berkembang. Okey, bila nombor tu daripada kecil menjadi besar, dalam kepala kamu mesti tahu bahawa nombor itu berlakunya operasi darab kat atas nombor tersebut sehingga dia menjadi macam ni kan. Okey, je darab berapa? Okey, tak tahu je darab berapa. Okey, kalau tak tahu darab berapa, kamu reverse balik 30 bahagi 175. Ulang balik. Kamu konsep step yang sama sebenarnya. Yang berubah adalah nombor. Step yang sama je. 300 bahagi 175. Okey, 300 bagi 175. Kita akan dapat nombor tu banyak kan. Nombor tu dapat 1.714 43 lah tulis 428. Okey, 428. Okey, kita ambil sekat 2 je. 2 dah selepas dia 8, maka kita jadi 3. 43. Maksudnya 175 darab 1743 dapat 300. Cuba try. 175 cuba darab dengan 17. Cuba darab. 175 darab dengan 300. Darab 300. 175 darab dengan 1.7143. 1.7143. Okey, pada jawapan kamu akan dapat 300.0025 mililiter. Okey, maka unit ni okey 0.0025 ni macam tak ada macam benda ni macam tak ada. Bila kita bundarkan dia sama dengan nilai 300. Maka bila sebelah ini darab 1.7143, automatik sebelah kanan pasangan dia akan darab benda yang sama 1.7143. Dapat apa? 50 darab 7143. Okey, nanti next time kamu untuk kelas cikgu kena standby kalkulator atas meja lah. Jadi bila cikgu sebut kamu ikut cikgu. Okey, 50 darab dengan 1.17. Kita nak congok memang tak boleh. Perpuluhan ni kalau nak congok tak boleh. Adik Putra mungkin boleh ada congok. Kita tak boleh. Okey, 50 darab 1.714 dapat. Okey, kita akan dapat 85.715 ml cuka. Okey, kamu dah tulis jawapan ni pun betul. Nanti dalam ni dia akan bagi jawapan yang cakap plus minus tambah tolak 0.1 0.2 tu jawapan terhampir betul. Jadi kalau kamu dapat 85.7 pun boleh diterima. Kalau kamu kata okey 85.7 ml, okey, dikira betul. Hampir lah. Jadi bagi setiap 300 automatik dia menjadi cuka. Kalau minyak zaitun 300 ml, maka cuka automatik 85.7 ml cuka. Itu simple guna kaedah cikgu. Kaedah cikgu mesti kiri dengan kanan. Okey, kita tengok pada apa dia. Okey, soalan 1B. Seorang ahli meteorologi menggunakan tolak hujan. Tolak hujan ni kalau kamu nak tahu, dia ni adalah sukat hujan lah. Dia penyukat hujan. Okey, penyukat hujan ni biasanya dia letak di kawasan yang lapang. Ni macam ni lah. Dia letak hujan akan masuk kat ni. Okey, hujan tu daripada langit akan jatuh terus masuk lubang. Dia tak ada ni lah. Jadi ni kita panggil tolak hujan lah. Ni tolak hujan ni kita panggil alat dia. Okey, untuk menyukat jumlah air hujan yang di sebuah bandar. Jika dia mendapati jumlah hujan yang turun bandar itu adalah 7.8. Okey, sebelah kiri 7.8 ml. Okey, ni milimeter. Bukan mililiter, milimeter. Sebab apa milimeter?
Kenapa dia guna ni? Sebab dia tolak hujan ni dia ada sukatan ketinggian. Dia bukan isi padu. Dia tinggi ni. Berapa mm? Milimeter. Milimeter, kalau 1 cm sama dengan berapa mm kan? Milimeter ni maksudnya dia nak tahu hujan ni masuk banyak mana. Ketinggian dia tengok atas lebak lah. Kalau semakin lebak makin tinggi lah dia punya ketinggian aras air daripada tolak hujannya. Sebab tu dia guna unit milimeter. 7.8 milimeter bagi setiap 3 jam. Jadi apa yang berubah? Soalan dia di sini, soalan akan sama ada kiri atau kanan. Mesti salah satu akan diberi berlaku pertambahan ataupun pengurangan. Dia akan bagi key sebelah mana yang akan berubah. Dia kata hujan akan turun untuk berapa jam. Berapa ni, jika hujan turun pada kadar yang sama, berapa lama hujan akan turun untuk mencapai 11.7. Maksudnya sebelah mana yang berubah? Sebelah sini berubah kepada 11.7 milimeter. Jadi automatik dia suruh cari apa? Dia suruh cari yang di sini. Untuk menjawab di situ kena tahu 7.8 menjadi 11.7. Kadar dia darab berapa? Kalau nombor ni bertambah, dia darab. Kalau nombor tu berkurang, sama maknanya dia bagi. Tu konsep dia. 7.8 darab berapa? Akan dapat 11.7. Tak tahu itu nombor perpuluhan. Tak apa. 11.7 bahagi dengan 7.8. Kamu guna kalkulator jadi tak menjadi cabaran yang teruk sangatlah untuk nak kira. Guna kalkulator, kau bahagi je. 11.7 bahagi dengan 7.8 dapat berapa? 1.5. Okey, 1.5 apa? Okey, kamu dapat 1.56 kan? Ambil bagi habis. Paling kurang kalau dia bagi banyak perpuluhan, kalau dia bagi banyak kan, kamu ambil sampai 3, paling kurang 3 titik perpuluhan. Okey, ni titik perpuluhan, 3 nombor selepas titik perpuluhan. Kalau dia bagi 2 nombor selepas titik perpuluhan, kamu ambil semua. Maka kamu darab lah. Sini maksudnya darab 1.56. Cuba darab 7.8 darab 1.56. Betul tak dapat 11.7? Okey, 7.8 darab 1.56. 7.8 1.56 sebelah. Awak sini nak kejap silap ni. Cuba bagi elok-elok. Bahagi silap ni. Sekejap. 11.7 bahagi 7.8 1.5. Betul-betul. Cikgu silap. Kalkulator cikgu silap ni. 1.5. Betul kan? Cikgu silap tekan tadi. Bagus-bagus. Jadi darab 1.5. Okey. 7.8 darab 1.5 apa? Okey, betul. Darab 1.5 kan? Okey, jadi okey, jadi pasangan dia automatik akan darab benda kadar yang sama. Darab 1.5. 133 darab 1.5. Okey, dapat 4.5 jam. Maka terjawablah soalan dia. Maka untuk dapat 11.7 mm, maka hujan perlu 4.5 jam. Okey, selesai lah. Okey, kita pergi pada soalan nombor 2. Gear merupakan mesin ringkas yang terdiri daripada roda bergigi. Okey, kalau tengok gear basikal tu, okey, dia ada banyak gigi kan? Gear depan dengan gear belakang kan? Gear depan besar, gear belakang kecil. Okey. Apabila gear yang bersaiz besar berputar 4 kali, okey, nilai kiri dia apa? Okey, 4 kali. Tulis. Kamu mesti dalam hidden, dalam kita panggil konsep, kamu pegang. Kiri apa? Okey, 4 kali. 4 kali. Okey, kanan dia masuk 4 kali pusing, gear depan
Okey, berapa pusing kali belah belakang? 18 kali. Ni depan, ni belakang, okay? Ingat je tu. Lepas tu berapa kali? Okey, bila soalan macam ni, dia tak lari pada sama je konsep dia, cuma yang berubah adalah nombor dan unit. Okey, apa yang berubah antara kiri dan kanan ni kita tengok. Okey, berapa kali dia besar atau berputar jika saiz yang kecil berpusing? Okey, yang kecil bertukar menjadi 54 kali, maka yang besar akan jadi berapa? Okey, kita nak tahu yang besar ni, kita kena tahu rate dia dulu, kadar dia dulu. Dia darab berapa dapat 54? 54 bahagi dengan 18. 54 bahagi 18 berapa? 3 kali kan. 18 kali 3 akan dapat 54, betul tak? Maka 4 pun darab 3 akan dapat 12 kali. Okay. Jadi jawapan kamu tulis ayat yang lengkap lah. Maksudnya kamu ambil ni, gear yang besar akan berputar sebanyak 12 kali. Tulis gear besar berputar sebanyak 12 kali. Sekiranya gear kecil berputar sebanyak 54 kali. Jawapan yang lengkap macam tu lah. Okey, kita pergi pada soalan nombor 3. Seorang tukar kebun mengambil masa setengah jam untuk memotong rumput. Okey, nilai sebelah kiri. Okey, cikgu ambil ni. Okey, nilai sebelah kiri adalah 20. Okey, keluasan dia 20 meter darab 15 meter. Okey, ni sebelah kiri. Cikgu ambil warna lain. Okey, okey, dia kata okey, nilai kiri bawah. Kiri adalah 20 meter darab 15 meter. Okey, jaga tak tulis unit. Okey, tukang kebun memberi upah okey, 30. Okey, okey, tukang kebun itu diberi upah. Okey, sat lagi. Dah tempoh 5 minit daripada sekarang, kita akan terputus lah. Nanti kamu log in balik, guna link yang cikgu bagi tu. Okey, masuk balik, guna link yang cikgu bagi. Sebab masa kita nak habis. Cikgu nak sambung sikit lagi. Okey, kita sambung. Okey, 20 meter darab 15 meter. Okey, dia bagi ni. Okey, okey, mengambil ni cikgu tertinggal ni. Kira ni. Seorang tukar kebun mengambil masa setengah jam. Setengah jam ni. Apa maksud setengah jam? 30 minit. Okey, 30 minit. Okey, cikgu tertinggal. Okey, sebelah kiri dia ada 30 minit. Itu kita kena baca bagi habis. Dia kata sebelah kiri, okey, 30 minit. Okey, dia kata okey, dia ambil masa setengah jam. Maksudnya 30 minit untuk bagi keluasan 20. Okey, setengah jam untuk motong rumput dan membuang rumpai ke di halaman rumah yang berukuran 20 kali 15. 20 darab 15. Okey, 20 kali 15. Okey, tukang kebun diberi upah RM30 per jam. Okey, ni di antara. Okey, dia kata tukang kebun diberi upah RM30 sejam lah. Sekejap, kita baca bagi elok-elok soalan ni. Okey, seorang tukang kebun mengambil masa 3,5 jam untuk memotong rumput dan membuang di halaman rumah yang berukuran 20 kali 15 meter. Tukang kebun diberi upah. Okey, dia diberi upah. Okey, 20 kali 15 ni berapa keluasan dia? Kita kira siap-siap lah. Kita tak payah tulis macam ni. 20 darab 15. Okey, maksudnya keluasan dia adalah 300 meter persegi. Okey, ini keluasan dia. Dia mengambil masa 30 minit. Okey, dia mengambil masa 30 minit. Setengah jam dia ambil masa 30 meter persegi keluasan. Dia bersihkan rumah tu lah. Dia rumputkan sekali. Okey, di mana dia diberi upah RM30 per jam. Okey, upah kita tulis ni. Upah. Okey, RM30 sejam. Okey, tak apa, kita tulis dulu. Berapakah upah yang diterima jika dia membersihkan halaman rumah berukuran
40 kali 30. Okey. Daripada 20 kali 15, kita dapat 300 kan? Berapa pula kalau nilai ini 40 meter darab dengan 30 meter? Berapa? 40 kali 30 1200 tak? Okey, dapat 1200 meter persegi. Okey, 1200 meter persegi. Okey, daripada 300, ni rate dah. Okey, rate dah. Okey, dari 300 menjadi 1200. Maka dia darab berapa? 300 darab berapa 1200? 3 kali berapa? 12. 3 darab berapa? 12. Okey, 3 darab 4 kan? 3 darab 4. Jadi 3 kali 3 darab 4. 300 kali 400. 1200 bahagi dengan 300. Okey, betul lah, 3 kali 4 kan? 3 kali 4 sama dengan 1200. Okey, maka automatik 30 minit ni pun darab dengan 4. 3 minit darab 4 berapa? 30 kali 4. 30 kali 4 sama dengan 120 minit. Maksudnya kalau 30 minit dia boleh siapkan 300 meter persegi. Kalau 120 minit dia boleh siapkan 1200 meter persegi. Tapi soalan dia bukan nak yang ni. Soalan nak berapakah upah kan? Berapakah upah yang diterima? Okey, kalau 120 minit berapa upah? Okey, 120 minit ni bersamaan dengan berapa jam? Okey, berapa jam? Okey, kalau 1 jam 60 minit. Kalau 120 ya. Dulu sikit lagi. Panjang sangat. Oh, esok kita pergi gunting lah. Okey, kita sambung sikit lagi. Kita putus tadi. Okey, sementara kawan-kawan kita masuk. Okey, boleh tak? Dengar tak suara cikgu? Okey, kita sambung sikit lagi. Okey, kita sambung sikit lagi. Tak ada terputus kan? Sebab masa habis. Okey, tiba suruh connected line. Saat kita tunggu kawan kita sat. Sementara kita tunggu saat. Tadi. Okey, kita sambung sikit je. Tak apa, kawan-kawan kita, sementara kawan-kawan kita masuk. Okey, tadi cikgu kata, okey, kita sambung soalan tadi. Kalau 30 minit sama dengan 300 meter persegi. Kalau dia kata kalau kawasan yang dia kena tebah adalah 1200 meter persegi, maka daripada 300 ni darab berapa dapat 1200? Maka kita kira tadi dapat darab 4 dapat 1200. Maka 30 minit akan darab dengan 4 dapat 120 minit. Okey, 120 minit bersama dengan berapa? Kalau 1 jam sama dengan 60 minit. Kalau 2 jam bersama dengan 60 darab 2 sama dengan 120 minit. Betul tak? Maka 120 minit ni bersamaan dengan 2 jam. Okey, kalau 1 jam dalam rate ni, kadar upah dia ni, kadar upah yang diberikan 1 jam bersamaan RM30. Betul tak?
Kalau 1 jam di sini dia kata 1 jam dibayar upah RM30 per jam. Kalau 2 jam bersamaan dengan RM30 darab 2 akan dapat RM60. Okey, itu jawapan dia. Dah nah. Okey. Okey, kita pergi pada contoh soalan seterusnya. Okey, kita pergi pada contoh soalan seterusnya. Okey, kita tengok pada contoh buku teks. Okey, jadi lepas ni kamu buat latihan 4.3b dan mahir diri 4.3. Cuba buat konsep yang cikgu tunjuk. Okey, konsep yang cikgu tunjuk tu kamu faham balik video. Nanti cikgu akan bagi link video, kamu tengok balik, teliti balik video yang cikgu share ni. Jadi kamu tengok buat latihan 4.3b dan 4.3 nah. Okey. Hari ni kita nak cari nisbah, kadar dan kadaran. Nisbah, okey, bagaimana kita nak menentukan nisbah 3 kuantiti apabila 2 atau lebih kuantiti diberi. Okey, kita tengok soalan lah, mudah. Kadang-kadang ayat ni pening sikit. Kita tengok soalan tu. Okey, kita sambung lah sikit lagi. Okey, okey. Okey, cikgu ambil contoh 9, 10. Okey, dan latihan bawah tu kita bincang terus. Okey. Semua orang pakai telefon ke pakai komputer, laptop? Handphone. Oh, komputer. Siapa dah? Oh, Imran pakai komputer. Bagus. Nabil, Muaz? Telefon. Okey, jadi kecil sikit kan? Tak apa, kalau skrin ni boleh zoom kan? Boleh zoom tak skrin ni? Okey, tak apa. Tepat tulis, tak apa, nanti kalau tak jelas nanti kamu boleh buka komputer bila-bila kan? Kamu boleh zoom balik. Tak apa, ini kau faham dulu konsep yang cikgu nak bagi. Okey. Tengok ni soalan ni simple saja. Okey, dia kata, okey, contoh 9 tengok. Jika P nisbah Q, okey, P nisbah Q adalah 7 nisbah 3. Dia kata, okey, kita cikgu tulis balik sini. P nisbah Q adalah 7 nisbah 3. Maksudnya P ni sama dengan 7, Q sama dengan 3. Okey, dan Q nisbah R, Q nisbah R adalah 3 nisbah 5. Okey, cari nisbah P nisbah Q nisbah R. Okey, simple saja. Okey, kamu ambil saja. Okey, ini P, ini adalah P, ini adalah Q, ini adalah Q, ini adalah R. Maka P sini sama apa? P sama dengan 7. Okey, Q di sini kalau nisbah atas Q sama dengan 3, bawah pun sama dengan 3. Jadi automatik bawah ni Q sama dengan 3, R sama dengan 5. Jadi itulah jawapan dia. Straight to point. Kalau diberi, maksudnya nombor yang sama lah. Okey, kalau dia kata, contoh cikgu bagi contoh. Kalau dia kata P nisbah Q sama dengan 7 nisbah 3. Okey, lepas tu dia kata Q nisbah R. Okey, Q nisbah R huruf besar sama dengan 4 nisbah 5. Okey, di sini sama tak nilai? Nilai Q sama tak? Okey, nilai Q tak sama. Maksudnya Q, okey, P ni 7 ni apa? 7 ni adalah P. Okey, di sini 3 ni apa? 3 ni adalah Q. 4 ni apa? 4 ni adalah Q. Dan 5 ni adalah R. Betul tak? Maka di sini nombor yang tak sama, yang berulang tapi nombor dia tak sama.
Kita ambil warna. Okey. Kalau Q di sini 4, manakala Q di sini adalah 3. Okey, kamu tak boleh nak tulis P nisbah Q nisbah R. Okey, kalau macam kes ni, okey, dia dah berulang dah. Q di sini 3 dan Q di sini 3. Jadi tulis ya. Okey, di sini tak boleh. Kita kena selesaikan, kena samakan dahulu antara nisbah Q di atas dan nisbah Q di bawah. Bagaimana kita nak samakan 4 dengan 3? 4 dan 3 ni nak disamakan dia macam mana? Tak ada cara lain melainkan dia didarab 4 darab 3, 3 darab 4. Betul tak? Dia akan jadi sama nilai. Maka 4 ni perlu didarab dengan 3. Maka 3 ni pun perlu didarab dengan 4. Supaya apa? Supaya Q ni menjadi nilai yang sama. Okey, apabila 3 di atas ni darab 4, sebab apa dia perlu darab 4? Sebab dia nak perlu jadi samakan nisbah Q di bawah. Sebab atas 3, bawah mesti bawah 4. Jadi dia kena cari nilai yang titik pertemuan antara Q di atas dengan Q di bawah. Okey, jadi untuk titik pertemuan ni, okey, titik pertemuan dia 4 mesti darab 3, 3 mesti darab 4. Okey. Bila 3 darab 4, kamu kena ingat nisbah yang cikgu sebut sebelah ni. Apa-apa yang berlaku di sebelah kiri, benda yang sama akan berlaku di sebelah kanan pasangan dia. Maka automatik 7 pun mesti darab 4. Okey, bawah pasangan dia darab 3. Pasangan sebelah dia akan mesti darab 3, darab benda yang sama. Maka nisbah baru yang terhasil adalah 7 kali 4. Okey, 7 darab 4 akan dapat nisbah baru 28 nisbah 4 kali 3 12 kan. Okey, ni nisbah baru pula. 4 darab 3 12. 5 darab 3 nisbah 15 kan. Okey, maka ini adalah nisbah baru. Nisbah baru di mana nilai Q dia adalah sama. Okey, mana Q? Okey, 28 ni merujuk pada apa? P. Ni P. Ini Q. Ini Q. Ini R. Maka barulah kita boleh tulis. Daripada sini baru kita boleh tulis nisbah ni. Sebab apa? Sebab nilai Q di atas dan di bawah adalah sama. Maka P sama dengan 28 nisbah Q sama dengan 12 nisbah R sama dengan 15. Okey, jadi ni baru betul. Okey, jadi di sini kita tak boleh ambil lagi. Kenapa kita tak ambil terus P sama dengan 7? Tak boleh ambil sebab pasangan Q dia tak sama dengan Q satu lagi. Okey, dia kena samakan dahulu. Bila kita samakan Q di atas dan Q bawah, automatik pasangan sebelah dia akan berlaku benda yang sama. Okey, kita tengok contoh soalan 10. Okey, soalan 10. Dia okey. Okey, di sudut bacaan kelas 1 jujur, nisbah bilangan buku cerita kepada buku rujukan adalah okey, 2 nisbah 5. Okey, dia kata buku cerita, okey, cerita nisbah, okey, rujukan, okey, berapa nisbah dia? 3 nisbah 2 nisbah 5. Okey, silap, 2 nisbah 5. Okey, 2 nisbah 5 kan. Buku rujukan ni di sini. Buku rujukan ialah 2 bagi buku cerita, rujukan 5. Okey, nisbah buku rujukan kepada kepada bilangan majalah. Okey, dia kata nisbah yang kedua, rujukan, buku rujukan, nisbah buku majalah adalah 3 nisbah 2. Okey, cari nisbah. Okey, dia suruh tulis buku cerita, nisbah rujukan, nisbah majalah kan. Okey, buku cerita, nisbah buku rujukan, nisbah buku majalah
Okey, di sini apa yang nisbah yang diberikan 2 nisbah 5, 3 nisbah 2. Apa yang berulang di sini? Apa yang berulang nisbah dah? Seremai lah apa? Okey, tak nak. Okey, yang berulang di sini adalah buku rujukan. Rujukan di sini adalah 5, manakala rujukan di sini ada 3. Okey, jadi sebelum kita menulis nisbah dia, kita menyalin nisbah ni, kita perlu samakan dahulu antara 3 dengan 5. Okey, kita kena samakan nisbah ni, 3 dan 5. Okey, macam mana kita nak samakan 3 dengan 5? Tak ada cara lain melainkan kita darab diri dia, darab sama-sama dia. Okey, 3 darab dengan 5 dan 5 akan darab dengan 3, akan dapat nilai yang sama. Okey, 3 darab 5 dapat 15, 5 darab 3 dapat 15. Okey, apabila 5 darab 3, pasangan sebelah dia mesti darab 3, benda yang sama. Okey, bawah pula darab 5, pasangan sebelah dia mesti darab 5. Maka nisbah baru yang terhasil adalah okey, 2 darab 3. Okey, 2 darab 3 6. 6 nisbah 15 dengan 15 nisbah 10. Okey, jadi di sini jelas bahawa kita boleh salin. Okey, 6 ni merujuk pada buku cerita C. Ni 15 ni buku rujukan A, rujukan. Yang ni R, rujukan. Yang ni M, majalah. Maka C dia apa? C adalah 6 nisbah R apa? 15. Okey, atas 15, bawah 15 kan? Okey, M 10. Maka inilah nisbah dia. Okey. Jelas contoh yang ke 10. Okey, kita pergi pada latih diri 4.4a. Okey, kita tengok 4.4a. Cikgu bawa pada depan. Okey, kita tak banyaklah yang ni sikit lagi. Okey. Ini okey. Okey, tengok latihan 4.4a. Okey, 4.4a simple saja latihan dia. Okey, kalau kamu ingat konsep yang cikgu terangkan tadi, insya-Allah boleh buat. Okey, soalan 1. Okey, dia kata P nisbah Q sama dengan 2 nisbah 9. Okey, lepas tu Q nisbah R, Q nisbah R. Okey, nisbah R lah, huruf kecil lah. Besar ke kecil tak apa. Untuk pandang balik. Okey, Q nisbah R. Sabar. Dah tidur. Q nisbah R sama dengan 9 nisbah 7. 9 nisbah 7. Cari nisbah P, Q, R. Okey, dia kata cari P nisbah Q nisbah R. Okey, kamu tak boleh tulis terus. Okey, sekarang ni sebelum tu tengok dulu apa yang berulang di sini. Nisbah apa yang berulang? Daripada atas dengan bawah tu sama. Maksudnya okey, Q berulang kan? P nisbah Q. P, kalau Q di sini, Q di atas dan Q di bawah berulang. Maksudnya Q di atas apa? 9. Q di bawah 9. Maka perlu tak darab silang? Tak perlu. Sebab dia dah sama kan? Objektif kita darab silang ni maksudnya dia untuk samakan dia. Kalau nombor ni dah sama, tak perlu darab silang. Maka tulis terus. Okey, mana P? Ni adalah P. Ini adalah Q. Ini adalah Q. Ini adalah R. Maka tulis P berapa? P sama dengan 2 nisbah Q sama dengan 9 nisbah R sama dengan 7. Okey, selesai soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Okey, sejumlah wang derma dibagikan kepada 3 buah rumah amal P, Q, R.
Okey, kita tulis siap-siap. PQR maksudnya dia suruh cari ni lah. Okey, nisbah wang derma yang diterima di rumah P kepada rumah Q. Okey, P nisbah Q, dia kata ialah 2 nisbah 3. 2 nisbah 3. Nisbah wang derma yang diterima rumah Q kepada R, Q kepada R adalah 4 nisbah 1. Okey, cari nisbah dari rumah P kepada rumah Ahmad. Okey, cari, dia kata nisbah P kepada Q kepada R. Ni Q besar, R besar lah, tak payah kita tulis. Yang penting kamu ni Okey. Okey, macam mana nak tulis? Apa yang berulang di sini? Nisbah apa yang berulang? Nisbah Q berulang kan? Okey, Q di atas berapa? Ni P, ini Q, ini Q, ni R. Okey, apa yang berulang? Sama tak Q di atas dan Q di bawah? Tak sama. Bila tak sama, maka kita perlu darab Q atas, darab Q bawah. Okey, Q atas, darab Q bawah. Maka 4 darab 3. Maka Q atas, 3 darab 4. Apabila atas 3 darab Q belah ni darab 4, pasangan dia pun mesti darab 4. Kalau bawah darab 3, pasangan dia mesti darab 3. Benda yang sama. Okey, jadi kita akan dapat 4 darab 2, 8 nisbah 12 kan. 3 kali 2, 3 kali 4, 12. Okey, bawah 4 kali 3, 12. Nisbah 1 kali 3, 3. Okey, nisbah. Okey. Okey, 8 ni merujuk kepada P. Nilai P baru, nilai Q selepas diselaraskan, dan nilai R yang baru. Maka nisbah dia P ialah 8, nisbah Q adalah 12 dan R adalah 3. Maka ini nisbah dia. Simple saja. Jelas lah? Okey, jadi kalau tengok pada sini, nanti cikgu akan ni. Okey, kalau tengok pada sini, okey, tengok pada latihan ni, kalau tak banyak dah. Okey, mungkin sekali lagi kelas kita akan habiskan lah. Jadi kamu cuba buat 4.4a, kita dah bincang dah. Okey, untuk next class nanti cikgu akan terangkan lah bagaimana kita nak menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan. Biasanya soalan nisbah ni dia tak boleh lari lah, nilai kiri dan nilai kanan. Apa yang berlaku sebelah kiri akan berlaku benda yang sama di sebelah kanan. Itu konsep nisbah. Kalau di antara 3 kuantiti pun sama. Salah satu ahli bahagi 3, semua kena bahagi 3. Kalau salah satu ahli gerak 1 titik, semua kena gerak 1 titik. Kalau ada ahli gerak 3 titik, maka semua ahli yang lain mesti gerak 3 titik. Itu maksudnya nisbah. Apa yang berlaku salah satu, mesti benda yang sama yang berlaku. Itu konsep nisbah kamu kena pegang. Okey, nanti kita akan sambung next class. Pada minggu depan kita akan masuk bagaimana kita nak menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan. Okey, kita akan pergi pada contoh 10, 11, 12. Okey, tak banyaklah. Okey, dah sampai contoh. Okey, dia nisbah ni tajuk dia panjang sikit. Okey, cikgu harap next class, satu sesi lagi, satu next class kita akan habiskan tajuk nisbah. Okey, ada apa-apa soalan tak ni? Imran Syahmi, Nabi Muaz dan Muhammad Akmal Okey, tak apa, insya-Allah. Cuba buat latihan yang cikgu bagi. Kalau ada apa-apa soalan, tanya cikgu lah. Boleh? Okey, kelas kita takat tu saja pada malam ni. Okey, takat saja, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Dan cikgu harap bersedialah. Minggu depan nanti cikgu akan update kelas kita macam mana. Kalau tak boleh buat pagi tu, cikgu akan update lah kelas ganti. Sebab kelas kamu ni kena dekat-dekat dengan Jumaat. Jadi bila dekat dengan Jumaat ni, maksudnya cikgu kena bertugas Jumaat cikgu kena bertugas jagalah apa. Jadi tu cikgu kena postpone kelas kamu pasal buat malam. Okey, jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan. Kalau tak ada apa-apa, kita akan buat pagi. Kalau ada apa-apa, cikgu akan update.
Dan insya-Allah kamu cubalah sedaya upaya ulang kaji, walaupun apa yang berlaku, pembelajaran tetap berjalan. Jangan tidak menjadi alasan untuk kita ni lah. Okey, jadi setakat itu saja kelas kita pada pagi ni, pada malam ni. Kita tutup dengan tasbih farah dan surah Al-As. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti cikgu akan bagi link video nah. Okey.